أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Saba, yaitu surah yang ke-34 di dalam Al-Quran, merujuk ayat yang ke-10, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Surah Saba ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, yakni merujuk Nabi Allah Daud alaihi salam, minna fadla, kurniaan-kurniaan dan keutamaan dari sisi kami. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai gunung ganang, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-samanya berulang-ulang kali. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melembutkan bagi Daud ataupun melunakkan bagi Daud akan besi. Baik, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menceritakan kepada kita manusia bahawa sesungguhnya terlampau banyak, amat banyak sekali nikmat-nikmat, kurniaan-kurniaan dan keistimewaan yang Allah telah berikan kepada makhluk-makhluknya. Lebih-lebih lagi merujuk kita sebagai manusia. Banyak nikmat yang Allah dah bagi. Kalau kita nak hitung nikmat-nikmat tersebut, memang tiada terkira. Kita ambil contoh yang penting-penting dan mudah-mudah. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat berkata-kata, nikmat berakal dengan sempurna dan macam-macam nikmat lain.
Dari satu posisi ataupun sudut, Allah juga nak berikan kepada manusia satu perkara. Dalam banyak-banyak nikmat yang aku bagi, keutamaan-keutamaan yang aku bagi, amat sedikit sekali di kalangan manusia yang ingat nikmat ni. Amat sedikit sekali manusia yang bersyukur akan anugerah-anugerah tersebut. Jadi nak mengingatkan kembali tentang hal ini, dalam ayat ini Allah telah memberikan contoh. Allah bagi suri tauladan kisah dua orang Nabi dan Rasul. Pertama yang Allah sebut dalam ayat ini ialah Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan seorang lagi ialah anak kepada Nabi Daud, iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Allah bawa contoh untuk peringat balik benda yang saya sebut tadi. Ni antara dua orang Nabi, ni antara dua orang Rasul yang kami banyak bagi keistimewaan pada depa dua orang ni. Banyak keutamaan yang kami bagi dan mereka ni bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi ambillah contoh, ambillah suri dan tauladan daripada perbuatan mereka berdua, menerima nikmat daripada Allah dan kemudian bersyukur nikmat tersebut. Dalam ayat ni Allah menyebutkan walaqad ataina Daud minna fadla. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud kurniaan ataupun keutamaan dari sisi kami. Dalam banyak-banyak keutamaan, keistimewaan, apakah yang Allah telah berikan kepada Nabi Daud? Di dalam tafsir Al-Quranul Azim, karangan Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Dalam tafsir tersebut ada menceritakan beberapa kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang Allah telah bagi kepada Nabi Daud. Tetapi sebelum kita cerita keistimewaan dan keutamaan tersebut, sekurang-kurangnya secara sepintas lalu kita ambil tahu, kita ambil informasi siapakah Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, Nabi Allah Daud ni ialah seorang Nabi yang Allah kurniakan kepada Bani Israel untuk memimpin Bani Israel, untuk menyeru Bani Israel kepada jalan kebenaran, iaitu jalan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti salasilah ataupun keturunan Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Daud dikatakan bernama Daud bin Isha, ataupun ada riwayat menyebut Daud bin Yisha. Sama ada Isha ataupun Yisha, dua-dua ni bin Uwaibid. Uwaibid bin Bu'as. Bu'as bin Salmun, Salmun bin Hashun, Hashun bin Aminadab, Aminadab bin Aram, Aram bin Hashrun, Hashrun bin Farish, Farish bin Yahuza. Bila salasilah keturunan Nabi Allah Daud ini sampai pada Yahuza, dan kita mengetahui bahawa Yahuza ini adalah salah seorang daripada 12 anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Anak Nabi Allah Yaqub ada 12 orang. Dan Yahuza ini adalah anak yang keempat daripada 6 orang anak Nabi Yaqub dari istrinya yang pertama, iaitu Layyah. Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun. Jadi otomatik Yahuza ni anak kepada Yaqub. Yaqub otomatik anak kepada Nabi Allah Ishak, dan Ishak otomatik anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi salasilah keturunan Nabi Daud dari keturunan Yahuza, otomatik juga Nabi Sulaiman dari keturunan Yahuza. Dia berbeza dengan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun sebelum ini. Nabi Allah Musa dan Harun lahir daripada anak ketiga tu, Lewi.
Masih lagi keturunan Nabi Allah Yaqub, jaluran yang sama cuma melalui anak yang berbeza. Jadi itu sedikit salasilah berkenaan dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, berapa kalikah jumlah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Daud dalam Al-Quran? Berapa kali Allah sebut tentang Daud dalam Al-Quran? Sebahagian ulama menyebut hampir 16 kali. 16 kali Allah sebut perkataan dan kalimah Daud dalam Quran secara jelas dan nyata dengan menggunakan kalimah Daud macam tadi, walaqad ataina Daud 16 kali. Dan ada ulama-ulama mengatakan 18 kali dengan tambahan 2 tadi disebutkan nama Daud tidak secara jelas. Ayat tu tak sebut dengan perkataan Daud, tapi cerita tu cerita pasal Nabi Allah Daud alaihi salam. Ada 9 surah yang menceritakan kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang pertama surah Al-Baqarah, ada kisah Nabi Daud. Dalam surah An-Nisa ada kisah Nabi Daud. Dalam surah Al-An'am ada kisah Nabi Allah Daud. Juga ada dalam surah An-Namlu ada. Dalam surah Sad ada. Dalam surah Saba ada. Dalam surah Al-Isra, surah Nabi Muhammad Isra Mi'raj tu ada. Dalam surah Al-Anbiya pun ada. Dan beberapa surah-surah yang lain. Itu antara 9 surah yang disebutkan nama Nabi Allah Daud secara jelas. Baik, berapakah anggaran tahun yang diberikan oleh penyelidik-penyelidik ataupun akademik untuk dinisbahkan kepada kelahiran dan kewafatan Nabi Allah Daud? Ini hanya perkiraan. Nabi Daud tu hidup di antara tahun berapa, wafat di antara tahun berapa. Ada riwayat yang pertama sebut 1063 sebelum Masihi hingga 963 sebelum Masihi. 1063 sampai 963. Jadi kalau ambil pandangan ini, umur tu lebih kurang 100 tahun. Manakala riwayat ataupun pandangan yang kedua 1041 sebelum Masihi hingga 971 sebelum Masihi. Kalau ambil yang ni lebih kurang 70 tahun. Baik. Ada pandangan yang berbeza dari sudut tahun kelahiran dan kewafatan, juga berbeza dari sudut umur, jumlah tu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya berkaitan kisah awal Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi secara ringkas, secara pemaknaan, bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, lalu Allah ini menggosokkan belakang punggung Adam sehingga berguguranlah anak-anak cucu daripada keturunan Nabi Allah Adam. Yang mana anak-anak cucu ini akan ataupun bakal dilahirkan di kemudian hari mengikut ketetapan dan takdir Allah atas diri masing-masing. Siapa nak lahir tahun sekian, siapa nak keluar tahun sekian, siapa yang Allah akan bentuk tahun sekian. Jadi ringkas cerita ditunjukkan kepada Adam, anak-anak cucu beliau ini. Bila Adam bertanya kepada Allah, siapakah mereka ini semua? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini adalah anak-anak dan cucu-cucu keturunan kamu di kemudian hari. Dan mereka ini ditandai dengan cahaya-cahaya yang masing-masing berada di antara 2 kening mereka. Masing-masing tu ada cahaya. Dan Nabi Adam telah melihat satu di antara mereka ni, cahaya yang berada di antara 2 keningnya lebih terang daripada yang lain. Lalu Adam bertanya, siapakah ini? Ini adalah Daud, salah seorang daripada anak keturunan kamu. Jadi berapakah umur yang kamu telah tetapkan dan tentukan padanya, wahai Allah? Nabi Adam tanya,
walaupun ni cucu keturunan dia Daud, berapakah umur yang kamu tetapkan untuk dia? Lalu Allah menjawab 40 tahun. 40 tahun sahaja. Lalu Nabi Adam alaihi salam minta pada Allah agar ambil daripada umur dia 60 tahun, top up atas cucu dia yang nama Daud ini. Asal Allah bagi 40 tahun, Adam minta dengan Allah ambil umur dia 60, top up atas Daud. Jadi 40 top up 60 jadi berapa? 100 tahun. Itulah umur Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan di kemudian hari bila malaikat maut datang mengunjungi Nabi Daud untuk mengambil nyawanya. Lalu mengambil nyawa Nabi Allah Adam, Jadi Nabi Adam teringat bahawa umurnya masih lagi berbaki 60 tahun. Takkan mari nak ambil dah. Jadi para malaikat tadi telah memperingatkan kepada Adam tentang kelupaan dan kelalaian dia. Sebab waktu dulu kamu dah bagi umur kamu yang baki 60 tu kepada cucu kamu yang bernama Daud. Dia terlupa, dia bagi. Jadi kalau kira ikut kiraan sebenar, ada lagi baki 60. Awal mari nak ambil nyawa ni. Jadi itulah. Sebab kelupaan Adam, maka anak cucunya juga mengalami benda yang sama. Selalu terlupa. Akibat kelalaian Adam, kita juga mengalami benda yang sama, iaitu sering terlalai dalam kehidupan ini. Itu lebih kuranglah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sunan At-Tirmizi tentang hadis tersebut. Baik, seterusnya kita bergerak kepada ayat tadi. Apakah keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam? Dalam tafsir Ibnu Katsir dia sebut 4 benda. Pertama ialah Allah mengurniakan kepada Daud an-nubuwah war-risalah, iaitu kenabian dan kerasulan. Daud ni hamba Allah, manusia, sama seperti nabi-nabi dan rasul sebelum ni. Diberikan pangkat kepadanya jadi nabi dan jadi rasul. Ini adalah pilihan Allah. Yang kedua ialah diberikan kepada Nabi Daud ni apa? Diberikan kepada Nabi Daud kerajaan yang besar, kerajaan yang teguh. Nabi Daud dia ambil pemerintahan sebagai seorang raja Bani Israel ni selepas kematian ataupun kewafatan bapa mertua dia, iaitu Talut. Tuan-tuan rujuk akhir surah Baqarah, ada kisah Talut dan Jalut. Talut dan Jalut. Talut tu baiklah. Jalut tu pemimpin yang menyerang kerajaan Bani Israel, menyerang orang-orang Israel dulu. Dikatakan sebagai golongan-golongan Goliath. Jadi secara ringkas, pada waktu dulu tu, orang-orang Bani Israel ni bila diserang oleh tentera-tentera Jalut ni, mereka seolah-olah hilang arah. Sebab mereka tak ada pemimpin, mereka tak ada raja. Jadi mereka menemui salah seorang nabi yang hidup pada masa itu, iaitu merujuk Nabi Samuel. Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel tanya pada mereka, betul ke kamu nak suruh aku pilih seorang raja, seorang pemimpin, nak angkat dia sebagai pemerintah dan kamu nak ikut di belakang dia dan sudi berperang di belakang dia menentang Jalut? Pasal apa Nabi Samuel tanya macam tu? Sebab sejarah sebelum ni bukan berani sangat pun Bani Israel berperang ni. Penakut pahit kan? Ingat kisah Nabi Yusha bawa mereka nak masuk ke bumi Kan'an dulu. Dalam Quran Allah rakan dalam surah Baqarah antaranya, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Masa tu Nabi Allah Musa hidup lagi kan? Tapi apa jawapan bila Nabi Allah Musa suruh mereka masuk bumi Kan'an berperang dengan orang-orang di sana? Pergilah engkau wahai Musa bersama dengan Tuhanmu. Kami di sini tunggu saja. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami cabut, kami lari. Perbuatan ini adalah perbuatan yang celupar, perkataan yang celupar. Hang sendiri pergi perang, ajak Tuhan hang sekali.
Penakutnya dia. Jadi bila mereka minta pada masa tu Nabi Samuel suruh lantik pemimpin, suruh lantik raja, kami nak duduk belakang dia, nak berperang dengan Jalut, macam something wrong ni. Betul ke hang ni? Sungguh-sungguh. Tak apalah sungguh-sungguh. Dan terjadilah beberapa peristiwa yang akhirnya Nabi Samuel ni angkat Tolut jadi pemimpin. Tolut ni bukan agak terkenal di sisi mereka sebab Tolut ni daripada keturunan anak daripada isteri yang kedua Nabi Yaqub. Dia adalah keturunan Bunyamin, adik kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Isteri Yaqub nombor 2 tu nama dia Rahil. Cuma 2 orang anak. Satu Nabi Yusuf, adik Nabi Yusuf Bunyamin. Tolut tu keturunan Bunyamin. Jadi inilah nak cakap, serba salahnya Bani Israel ni, bila kata Bunyamin itu salah seorang Bani Israel, anak Nabi Yaqub. Lepas tu Tolut pula keturunan yang sama, cuma agak kurang terkenal. Kalau boleh kami nak dilantik dari keturunan Lewi, hak terkenal. Kalau boleh kami nak dilantik daripada keturunan Yahuza, hak terkenal. Padahal Bunyamin pun tetap Bani Israel. Apatah lagi, kalau kata bukan ambil pemimpin tu Bani Israel, agak-agak apa lagi jadi? Kalau Nabi Samuel kata, raja hak aku akan lantik, pemimpin hak aku akan lantik ni orang Teluk Kumbak, lagu mana? Orang Teluk Kumbak, orang Penang pula, tak boleh jadi pemimpin kita. Tu lagi-lagilah. Ni hak keturunan mereka dah, tapi kurang terkenal pun macam-macam dah mereka. Lepas tu tanya pula orang ni jenis lagu mana. Kebetulan Allah takdirkan Tolut ni adalah cuma, apa dia? Tugas dia, satu riwayat dikatakan jaga kambing. Macam Ahmad Al-Baq punya cerita tu. Sama juga dia hilang kambing. Dia cari kambing tu sampai bertemu Nabi Samuel. Nabi Samuel tentukan dia ni salah seorang pemimpin. Ada kata dia ni jual apa dia? Jual belulang. Bila sembelih binatang tu belulang dijual. Jadi mereka mempertikaikan lagi. Jadi akhirnya macam mana pun tetap dilantik Tolut. Lalu berperanglah menentang Jalut. Salah seorang komander perang bawah Tolut pada masa tu baru berumur 19 tahun. Siapa dia? Itulah Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud lah yang bunuh Jalut. Jadi bila tengok kriteria dan kehebatan Nabi Allah Daud, ringkas cerita, maka Tolut telah mengambil Daud jadi menantu dia. Dia mengahwinkan anak perempuan dia dengan Nabi Daud. Bila Tolut wafat, maka Nabi Daud dilantik menjadi pemimpin dan raja Bani Israel selepas Tolut. Inilah zaman Nabi Allah Daud memerintah ni, diberi kerajaan yang besar. Zaman inilah yang disebut the Golden Age. Zaman kegemilangan, zaman keemasan Bani Israel. 2 zaman, Daud dan Sulaiman. Lepas kematian dan kewafatan Sulaiman, haru biru habis dah. Pecah dah kerajaan Bani Israel. Baik, itu secara ringkas. Yang ketiga, Allah bagi kepada dia jumlah tentera yang besar. Bawah pimpinan Nabi Daud ni, jumlah tentera yang banyak, jumlah tentera yang besar, di samping dengan kelengkapan senjata yang hebat dan terkini pada masa tu. Sebab dulu kalau kita anggap alat-alat perang yang lengkap ni, paling kurang dominan 2 benda. Pertama apa? Pedang lah, nak berperang takkan nak bawa lidi. Pedang satu, yang kedua baju perang. Kalau tentera tu ada baju perang, ada pedang, hebatlah. Kalau kita tengok zaman peperangan Rasulullah pun, sahabat-sahabat Nabi berperang, lengkap ke tak lengkap? Tengok perang Badar contoh. Banyak lagi sahabat-sahabat yang menggunakan selain daripada pedang, pelepah-pelepah tamar, kayu-kayu yang diruncingkan dan ditajam, sebab tak cukup pedang. Kuda pun hanya beberapa ekor saja. Unta pun beberapa ekor. Apatah lagi nak pakai baju besi hak hebat-hebat macam kafir-kafir musyrikin di Mekah. Jadi Allah bagi kelebihan pada Nabi Daud, salah satunya ialah dapat melembutkan besi. Dan dia dapat krek pedang-pedang yang ringan pada masa tu berbanding sebelumnya pedang tu besar-besar dan berat-berat. Baju besi pula lempeng-lempeng besi saja. Kali ini Nabi Daud buat baju besi buat pertama kali secara berantai.
Nah, tengok tak baju besi jenis macam ada rantai-rantai. Itulah zaman Nabi Allah Daud. Baik. Yang keempat, husnus saut. Allah bagi kepada dia kemerduan suara. Suara dia sedap, suara dia bagus bila mengalungkan tasbih dan puji-pujian kepada Allah. Sedap lagu mana sehingga kan Allah sebut, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah bersamanya berulang-ulang kali. Jadi bila Nabi Allah Daud bertasbih, maka gunung-gunung ikut bertasbih bersama dengan dia. Burung-burung pun berhenti bertasbih sekali dengan Nabi Allah Daud. Bahkan dalam riwayat Imam Qurtubi dalam tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, air yang mengalir tu berhenti. Air sungai ke air apa ke sepatut mengalir, bergerak, tapi berhenti kerana kemerduan suara alunan Nabi Allah Daud alaihi salam. Kalau kita pula lagi mana? Berhenti ke lagi laju? Ayat lagi laju, serabut dengar. Lalu kau tu slow dah. Serabut, suara tak sedap, lagi cepat. Baik, tu 4. Kalau rujuk tafsir Imam Qurtubi bukan 4, 9 tuan-tuan. 9 keutamaan yang Allah bagi pada Nabi Daud. Saya ringkaskan. Nombor 1, an-nubuwah war risalah. Sama seperti Imam Ibn Kathir. Yang kedua, az-zabur. Sebab memang Allah turunkan kitab Zabur pada Nabi Daud. Taurat pada Musa, Zabur pada Daud, Injil pada Isa dan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Cuma kalau mengikut ketetapan dan ketentuan hukum-hukum dan bagaimana mereka bersyariat pada masa itu, ikut Taurat Nabi Musa sebelum ni. Dalam soal ibadat, dalam soal urusan, dalam soal muamalah, dalam soal berhukum, dalam soal bersyariat, follow lagi Taurat Nabi Musa. Zabur ni dia lebih kepada madih, lebih kepada puji-pujian, lebih kepada doa-doa. Itu kitab Zabur. Hari ni orang-orang Kristian guna ni, dia sebut the Psalms, P-S-A-L-M. Kalau jumpa kitab dengan tajuk tu, itulah merujuk Zabur. Kalau Arab dia panggil Mazamir. Okey. Seterusnya, yang ketiga, apa yang Allah bagi pada Daud? Al-ilm, ilmu. Rujuk surah An-Naml ayat 15. Allah cerita pasal ilmu yang dikurniakan pada Daud gabungan dengan anak dia sekali Sulaiman. Yang keempat, kekuatan. Allah bagi kekuatan pada Nabi Daud. Buka surah Sad ayat 17. Itu kekuatan. Yang kelima, taskhiril jibali wan nas. Mampu menggerakkan gunung-gunung dan manusia. Itu ada dalam surah apa? Surah inilah, surah Sabah. Yang keenam, Allah bagi taubat kepada Nabi Daud disebabkan kekeliruan. Ada kekeliruan yang berlaku dalam hidup Nabi Daud. Nabi Daud bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Buka surah Sad ayat 25. Kemudian Allah menceritakan tentang apa? Selain daripada taubat Nabi Daud, al-hukmu bil adli, yang ketujuh. Bila dia pemerintah, bila dia raja, bila dia pemimpin, dia berhukum dengan hukuman yang adil. Surah Sad ayat 26. Yang ke-8, melembutkan besi. Ada dalam surah Sabah ni, kita baca ayat 10. Dan yang ke-9, sama macam terakhir tadi, kemampuan suara tu. Allah bagi suara yang sedap, Allah bagi suara yang merdu. Baik, itu lebih kurang 9 perkara yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada satu riwayat di dalam kitab yang sahih bahawa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Waktu malam Rasulullah keluar dan Rasulullah telah melewati dalam perjalanan beliau salah sebuah rumah yang dimiliki oleh sahabat beliau. Yang mana bila Nabi berjalan, Nabi dengar sahabat ni pada waktu malam duk baca, mengalunkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi berhenti di situ, Nabi dengar sahabat ni duk baca Quran. Sebab apa Nabi berhenti? Sebab kebagusan, kemerduan suara dia mengalunkan Al-Quran. Sedap sungguh. Lantas apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud.
Sesungguhnya orang ini benar-benar telah dikurniakan dengan kelebihan kemerduan suara ahli keluarga Daud. Tu Nabi Habak. Orang ni benar-benar dikurniakan kemerduan suara ahli keluarga Daud. Nak habaq suara Nabi Daud tu sedap, tapi suara orang ni sedap seolah-olah Allah bagi kepada dia sebahagian nikmat yang telah diberikan kepada keluarga Daud sebelum ni. Siapa sahabat ni tuan-tuan? Dia merujuk kepada sahabat yang asal daripada Yaman, iaitu Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat besar Nabi. Dan di kemudian hari anak cucu cicit keturunan beliau yang selalu sinonim dengan kita belajar ilmu tauhid, ilmu aqidah. Sifat 20 Asy'ariyah tu, Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Tu cucu cicit dia lah tu, Imam Abu Hasan Ash'ari ni. Ni nenek moyang dia yang hidup sahabat zaman Nabi, Abu Musa al-Ash'ari. Dan sedikit tentang Abu Musa, dialah wakil sewaktu majlis tahkim, konfrontasi antara dua sahabat besar dulu, iaitu perang Siffin di antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi bila berlaku majlis tahkim, majlis perdamaian tu, Abu Musa Ash'ari mewakili pihak Sayyidina Ali, manakala pihak Muawiyah diwakili oleh sahabat politik yang licik, iaitu Sayyidina Amru bin Al-As. Itu cerita panjang lah. Baik, seterusnya ada satu pandangan yang dibawa oleh Imam Ibn Katsir yang datang daripada Abu Musa An-Nahdi. Abu Musa An-Nahdi mengatakan, sesungguhnya aku belum pernah mendengar satu suara pun daripada alat-alat permainan ataupun alat muzik yang ada pada zaman aku. Aku tak pernah dengar lagi, belum pernah dengar. Maksudnya dia bukan tak dengar alat muzik tu, dia dengar. Tapi aku tak pernah dengar mana-mana alat muzik atau permainan pada zaman aku yang lebih merdu daripada bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh Abu Musa Ash'ari. Ini adalah satu perkataan sebagai muqaranah, perbandingan. Bila kawan ni baca Al-Quran, banding dengan alat muzik ni, tak boleh lawan. Lagi merdu bacaan Abu Musa Ash'ari lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada penafsiran ayat Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung ganang, wahai burung-burung, bertasbihlah bersamanya berulang-ulang kali. Poin kita ialah pada kalimah awwibi. Apa maksud awwibi? Maksud awwibi salah satunya adalah pandangan daripada sepupu Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anak pak saudara Nabi lah, Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dia juga adalah mewakili pandangan Imam Mujahid, salah seorang tokoh besar. Dan selain daripada keduanya, memaknakan awwibi dengan maksud bertasbihlah. Awwibi itu bertasbihlah lah, sebagaimana terjemahan tadi. Pandangan yang kedua datang daripada Abu Maisarah. Abu Maisarah menduga dan menyangka bahawa kalimah awwibi ini bukan bahasa Arab yang tepat. Bukan bahasa Arab itu sendiri saya nak habaq, tapi dia bukan merujuk, perkataan ini bukan asal daripada bahasa Arab yang betul. Tetapi kalimah awwibi ini ialah bahasa daripada bangsa Habsyah. Habsyah ni duduk mana? Habsyah. Dulu ada Raja An-Najasyi kan, sahabat-sahabat Nabi suruh mereka berhijrah cari perlindungan di Habsyah. Lah ni negara Habsyah zaman moden negara apa? Utopia. Ibu negara dia Addis Ababa tu. Okey. Dulu Habsyah ni termasuk di dalam kerajaan, kita belajar tentang Nabi apa sebelum ni? Nabi Daud dengan Ratu Bilqis kan, penguasa Sabak tu. Sebab Bilqis ni termasuk penguasa Sabak kuno. Sabak kuno dengan Sabak moden berbeza. Inilah perlu kepada, dia panggil deductive demonstrate. Yang ni penting untuk ulama-ulama Islam tahu.
Sebab bila berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan, kita tak mau terlalu jumud, kita tak mau terikat dengan didaktif yang sebelum ni kita sebut sebagai didaktif teosofi, kita sebut sebagai didaktif historik, kita sebut sebagai didaktif yang melibatkan hukum-hukum dan syariat semata-mata. Sebab tu contoh macam ni, bila kita membahaskan didaktif sebelum ni, kenapa dia dianggap jumud dan agak terpencil? Kerana kita hanya membahaskan tentang perkataan-perkataan dan pendapat-pendapat imam. Kita tak menafikan sebenarnya. Contoh kita baca tafsir kan, bila kata sebut kerajaan Sabak. Jadi orang ni kata Sabak ni merujuk kepada apa? Imam ni Sabak merujuk kepada apa? Pandangan ni Sabak merujuk kepada apa? Hak tu kita terima. Tapi didaktif demonstrate kita kaji sungguh-sungguh. Bila Sabak ni dikaitkan dengan zaman Bilqis, dia merujuk kepada kerajaan mana? Tu penting. Sebab dia melibatkan sejarah. Kita takut kita rangkum sebut Sabak secara umum, dia jadi tersilap dalam perspektif sejarah. Maksud saya senang saja. Kalau sebut Sabak kuno, dia melibatkan 3 negara. Pertama, Yaman sendiri, Eritrea sekarang, dengan Habsyah tu sendiri dulu bawah Sabak kuno. Bila mari zaman moden, dia sebut Sabak yang moden tu baru betul-betul bawah kerajaan Yaman tanpa melibatkan 2 negara lain tadi. Faham tak maksud saya tu? Sini mungkin boleh jadi kesilapan kalau kita tak memahami didaktif ini secara demonstrate. Secara demonstrate. Mudah bahasa demonstrate ni, kita analisis, kita cari sungguh-sungguh. Berbanding dengan kita duk cara hal sejarah, kita duk cara hal pendapat. Nak bagi mudah faham senang macam ni lah. Duk mana kapal Nabi Nuh? Kapal Nabi Nuh, kita kata berlabuh kat mana? Kita masih lagi duk main pandangan-pandangan. Oh, imam ni kata berlabuh sini. Imam ni kata berlabuh sini. Imam ni kata berlabuh sini. Dia duk alang kertas. Apa yang Mak Saleh buat, apa yang orang putih buat, mereka dah pikul beg cari tempat tu sungguh-sungguh. Bukan duk main, ni pandangan duk sini, pandangan duk sini. Bukan kata benda tu tak bererti, benda tu kita kena hormat sebagai salah satu bentuk pandangan. Tapi dalam banyak-banyak pandangan tu mesti ada hak paling benar, hak paling tepat, dia tak boleh jadi 2-3 tempat. Lepas tu hak kita duk bergaduh mana biasanya? Kita sini. Oh, imam ni mengatakan sekian-sekian. Hadis ni tak sahih. Ni popak-popak duk main sini. Orang lain pikul beg cari dah tempat tu. Kita buat ke tak benda tu? Kita buat ke tak benda tu? Siapa yang buat dulu? Depa yang buat dulu. Depa pergi kaji, depa pergi start berjalan, depa pergi cari. Itulah kena ada didaktif demonstrate tu. Nak membuktikan kebenaran benda tu. Bukan setakat berlegar hanya setakat pandangan-pandangan imam semata-mata. Tanpa kita menafikan ketokohan dan ilmu mereka dalam mengeluarkan pendapat tu, tak. Tapi buat kerja secara analisis dan betul. Dari sudut kajian dan pencarian. Okey. Seterusnya, Abu Maisarah menduga tadi ialah perkataan Habsyah tadi. Tetapi ulama menyebut fihi nazar. Bila ulama sebut fihi nazar, maksudnya pandangan ini masih lagi diragukan. Masih lagi dipertikaikan kebenaran dia. Betul ke tak perkataan ni bukan perkataan bahasa Arab yang asli tetapi asal perkataan Habsyah. Sebab sebahagian ulama lain menyebut awibi ni daripada kalimah at-ta'wib. At-ta'wib bermaksud menjawab. Antaranya lah. Menjawab ni adalah permintaan daripada Allah supaya gunung-gunung, burung-burung ni menjawab tasbih daripada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud bertasbih, mereka pun bertasbih. Nabi Allah Daud mengalunkan pujian, mereka pun mengalunkan pujian. Satu makna. Dalam bahasa Arab juga at-ta'wib bermaksud at-tarji'. Apa dia at-tarji'? At-tarji' ni iaitu mengikuti. Nak bagi mudah faham macam ni. Bila kita tengok seorang penyanyi lah kita kata, seorang penyanyi. Ada masa-masa tertentu bila dia menyanyi rangkap pertama, dia seorang. Bila dia menyanyi rangkap kedua, dia seorang. Bila dia masuk chorus, kadang-kadang ada 3 penyanyi latar duk lapik balik suara dia. Pernah tengok kan? Standard lah tu tak?
Jadi dia boleh menyanyi tu, orang lain duk lapik 3 orang, ya ke, ataupun perkataan yang sama digunakan. Tujuan dilapik perkataan tu nak bagi apa? Nak bagi lagi lagu tu tak sedap ke lagi lagu tu sedap sebenarnya? Nak bagi apa, Pak? Hak penyanyi latar, nak bagi lagi harmoni, lagi merdu, lagi ada keragaman, variasi dia punya tone apa, kita tak reti lah saya itunya. Cuma nak habaknya, buat lagu tu jadi sedap. Kecuali hak menyanyi tu tak sedap. Nah, macam itulah, ikut sekali bersama dengan Daud bertasbih dan mengalunkan pujian. Walau bagaimanapun, ada seorang lagi imam lughah, iaitu merujuk kepada Abul Qasim atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Ishaq Az-Zujaji. Imam Zujaj, terkenal tokoh lughah. Imam Zujaj ni dia banyak kitab. Salah satu kitab dia antara yang terkenal ialah Al-Jumal. Dalam kitab Al-Jumal ni dia ada satu bab, fi babin nida, menceritakan tentang bab ayat seruan. Ya jibalu, ya tu kan harfin nida. Dia kata kalimah ta'wib ini bermaksud berjalanlah bersama dengannya secara keseluruhan hari, sepenuh hari. Tapi konteks waktu pada waktu siang. Tu maksud ta'wib. Berjalanlah bersama dengannya pada waktu siang secara keseluruhan, secara sehari penuh. Lawan bagi kalimah ta'wib ialah al-is'ad. Sama juga. Tapi konteks waktu tu berbeza. Berjalanlah bersamanya kalau al-is'ad pada waktu malam secara sepenuhnya atau keseluruhannya. Jadi Imam Ibn Katsir bila dia mendatangkan pandangan Az-Zujaj ini, dia menolak. Sebab kami belum pernah menemukan makna seperti ini di dalam tafsir-tafsir ataupun kitab-kitab ataupun penulisan yang lain. Tapi kami tak tolak dari sudut bahasa tu betul. Bahasa yang dia bagi betul. Berjalanlah bersamanya pada waktu siang secara penuh. Betul takwid dari sudut lughah. Al-is'ad juga berjalanlah bersamanya pada waktu malam sepenuhnya betul. Tapi nak ikut konten, nak nisbah dengan cerita ni, berjalan bersamanya tu yang tak betul. Sebab Allah suruh bertasbih. Bukan salah pada makna dia letak tu, tapi konten nak nisbah dengan apa yang berlaku pada ayat ni tu tak masuk. Tu maksud Al-Imam Ibn Katsir. Okey, seterusnya yang terakhir. Oh, isyak dah. Ayat pendek je ni pun. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melembutkan dan melunakkan baginya akan besi. Okey, Allah bagi pada Nabi Daud ni antara keutamaan dia boleh melembutkan besi. Maksudnya dia boleh berurusan dengan besi hanya dengan tangan kosong. Tangan kosong? Baik. Kita terkenal hari ini perusahaan atau pembuatan logam yang nama besi ni kita sebut istilah dia fogging. Bukan fogging hak orang KKM sembuh edis tu dah. Tu FOG, fogging ni FORGING, fogging, penempaan, menempa. Biasanya pembuatan logam yang ada keterkaitan dengan penempaan atau fogging besi ni, cara kita nak lentur besi, cara kita nak bentuk besi, cara kita nak pattern besi, acuankan besi ni, kita ambil besi tu, kita bubuh dalam apa dulu? Kalau hak biasa-biasa, kita bubuh dalam tungku api hak panas kan? Kita bubuh besi tu dalam tungku api, sembuknya, buat macam ni nya, bagi panas betul-betul dengan bara merah, lepas tu buat keluar. Wasilah lagi ya, ambil tukul besi, buat apa? Ketung-ketang lah. Ketung-ketang. Belok lagi, tak puas hati. Ketung-ketang. Hak ni tebal, hak ni nipis, tak puas hati. Ketung-ketang, sampai puas hati. Lepas tu masuk dalam ayat, bagi sejuk. Banyak lagi ni, hak ni belok, hak ni bengkok, tak kena, panas lagi. Sampai kita puas hati, terhasil lah kita mungkin kata pedang ke, besi ke, pisau ke, apakah yang kita nak. Itu kaedah dan teknik yang selalu diguna berkaitan dengan forging, membabitkan logam besi. Tapi bila Allah bagi kemuliaan ni pada Nabi Daud, dia tak perlu kepada
wasilah-wasilah ataupun perantaraan-perantaraan macam tadi. Nak buat apa pun tak payah masuk tungku api. Nak buat apa pun tak payah ketuk. Dia hanya ambil besi, picit-picitkan besi itu dengan tangan dia saja. Nak bagi mudah faham, ambil plastising. Budak-budak main tu, nak buat gajah, buat gajah. Itu perkiraan saya lah. Mungkin Allah bagi lebih lagi pada Nabi Daud, tapi nak suruh faham je ni. Bukan nak memaksudkan demikian. Sebab kita tak tahu betul-betul Nabi Daud tu buat lagu mana dengan besi. Tapi dia guna tu tangan kosong. Jadi pedang-pedang dulu sebelum Nabi Daud tu berat-berat, besar-besar. Jadi zaman Nabi Daud lah orang yang paling awal create pedang yang nipis. Tetapi pedang ni kukuh, tahan. Tak mudah patah. Nipis jadi ringan. Inilah digunakan kepada tentera-tentera di bawah pemerintahan dia. Satu lagi bab baju besi. Baju besi dulu dia lebih kepada lempeng-lempeng besi. Maksudnya dia ketuk-ketuk besi, buat bulatan ikut body orang, pakai saut macam tu, gedegang. Ni Nabi Allah Daud, dia pintal-pintal besi, dia buat bentuk berantai. Rantai-rantai yang bertakuk tu. Macam kita punya pagak cengling tu. Tahu pagak cengling tu? Maksudnya rantai-rantai pedang besi, pedang pula dah. Baju besi yang berantai. Ni lagi ringan lah sebab dia lebih kepada rantai-rantai. Tapi kalau hak besi seketul itu lagu mana? Tu berat lah. Tambah-tambah hak macam kuda lawan hak duduk atas kuda pakai baju besi tu kan. Tengok hak dia yang joluk kayu tajam tu. Tu lagi berat. Jadi itulah yang dibuat oleh Nabi Allah Daud. Walau bagaimanapun ada 3 imam menyebutkan. Pertama Imam Hasan Al-Basri, yang kedua Imam Qatadah, yang ketiga Imam Al-A'mashi. Menyebutkan bahawa Allah bagi kurniaan kepada Nabi Daud alaihi salam ini dengan memudahkan baginya berurusan dengan besi tadi tanpa melalui perantaraan-perantaraan ataupun kaedah-kaedah biasa yang keterkaitan dengan pembuatan logam yang dinamakan besi ni. Jadi dia ada cerita pula, tapi itu ayat yang seterusnya. Kita akan sambunglah. Bila? Hari Rabu ni tak? Hari Rabu ni insya-Allah kita akan sambung ayat ke sebelah ni. Kita tengok bagaimana Allah sendiri yang ajar Nabi Daud bagaimana nak buat baju besi. Itu petunjuk daripada Allah nak buat baju besi ni lagu mana. Dia suruh buat baju besi yang besar-besar. Wa qaddir fis sardi. Kamu ukurlah anyamannya, pintalannya tu biar betul. Skru dia jangan terlalu kecil, nanti longgak. Skru dia jangan buat besar, nanti cepat haus. Binalah skru-skru yang kecil, paku-paku yang kecil. Itu cara Allah ajak Nabi Daud. Walau bagaimanapun, Allah bagi 2 beranak ni ada unsur-unsur pembuatan logam. Kalau Nabi Daud, Allah bagi berkenaan dengan besi. Kalau Nabi Sulaiman, Allah bagi tentang apa? Allah bagi apa kelebihan pada Nabi Sulaiman? Nabi Daud besi, Nabi Sulaiman apa? Kalau buka surah Al-Kahfi, hak ujung tu ada kisah siapa? Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Bila penduduk kampung, penduduk desa tu yang selalu diserang oleh Ya'juj Ma'juj pada dakwaan mereka, mereka minta bantuan Zulkarnain supaya buat benteng. Betul ke tak? Bila nak buat benteng tu, Zulkarnain minta 2 bahan. Apa dia? Besi dicampurkan dengan nak buat benteng Zulkarnain tu besi campur dengan apa? Tembaga, tuan-tuan. Di kemudian hari Allah bagi kelebihan pada Nabi Sulaiman berurusan dengan tembaga. Kalau bapak dia ni berurusan dengan besi. Dua-dua ni jenis perusahaan atau pembuatan logam. Tapi saya sebut besi dengan tembaga pada kedua beranak ni bukan nak merujuk kepada mereka ni ada hubungan dengan Zulkarnain dah, bahan tadi. Zulkarnain dulu pun dia cairkan besi bersama dengan tembaga nak buat benteng tu. Jadi di sini juga Allah sebut kelebihan Daud berurusan dengan besi dan kelebihan Sulaiman berurusan dengan tembaga. Walau bagaimanapun dua-dua ni nikmat daripada Allah dan mereka berdua mensyukuri nikmat tu. Jadi kita hari ini pun belajar ambil daripada mereka berdua apa jua nikmat yang Allah bagi, kita selayaknya lagilah untuk disyukuri akan nikmat-nikmat tersebut. Habislah. Satu ayat je kan?
Kita sambung lagi Rabu ni ayat yang ke-11 saya sebut tadilah, bagaimana Allah bagi petunjuk kepada Daud untuk buat baju besi pada zaman dia. Jadi akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.